Kerana tidak ramai yang berani mendedahkan isu Pandora Papers, kerana terlibat terlalu banyak orang. Tetapi saudara, yang nyata adalah puluhan bilion duit rakyat miskin diambil oleh pemimpin-pemimpin Paco dan Bangang ini. Dan kita mau tutup. Kalau Anwar mau jadi Perdana Menteri, jangan bicara soal ini kerana kita perbanyakkan musuh. Saya jawab, saya sudah Perdana Menteri paling akhir tahun lalu, paling awal tahun 1998. Kalau saya bersedia berkompromi. Apa itu? Mau wang? Mau gila kuasa? Kita sudah mau, dan saya sebut Wallahil Azim, kita mau negara ini dapat martabatkan rakyat semua. Kita mau umat Islam ini anggap agama itu agama yang boleh dihayati. Kita mau umat Islam di Malaysia umat yang boleh bekerja dan hormat hak orang lain, supaya orang tengok pemimpin Islam itu dia kata, oh ini pemimpin yang baik. Bukan dia tengok Melayu pemimpin korup, bukan tengok Melayu pemimpin rasuah. Kawan, Saudara Rafizi dan rakan-rakan pimpinan PKR, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasih, saya terkejut dijemput untuk berucap. Saya datang nak dengar ucapan, ya, bukan berucap. Namun begitu, yang menguatkan saya untuk berucap pada malam ini ialah pesanan untuk Guru Nik Aziz yang dipesan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dipesan kepada saya dan rakan-rakan berkali-kali, iaitu Malaysia memerlukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Seri dan kawannya telah mendidik satu tim pasukan pemimpin yang boleh diyakini, insya-Allah 20 hari bulan November, pasukan kabinet yang baru, Malaysia tidak lagi berada seperti pada hari ini. Ketidaktentuan, ketidakmantapan, tiada penghormatan antara bangsa, hilang segala-galanya. Ekonomi menjadi bercerai-berai, rakyat menanggung kesusahan kerana pergulutan politik mencari kuasa golongan elit. Ini adalah denyut nadi Anwar Ibrahim untuk dilenyapkan bagi membina generasi Malaysia yang baru. Kita pilihan raya yang tempoh persediaannya begitu singkat kepada kita. Orang ramai pula sejak 1 tahun yang lepas, terutamanya selepas kekalahan di negeri Melaka, kemudian kekalahan di negeri Johor, semua sangsi dengan keupayaan keadilan sebagai tonggak Pakatan Harapan untuk masuk dalam pilihan raya umum kali ini. Kemudian kita melalui proses pemilihan parti yang tak pernah dibuat orang, iaitu menjalankan pemilihan parti beberapa bulan sebelum pilihan raya. Pihak media di luar, orang ramai merasakan bahawa keadilan akan berpecah teruk, dan UMNO, Perikatan Nasional, parti-parti lawan kita, semua bertepuk tangan menunggukan berkuburnya keadilan. Ramai yang kata saya dan Datuk Seri Anwar memang tak boleh bekerja. Malah baru-baru ni ada orang kata ini mesti Rafizi. Musuh kita tidak faham tentang keadilan. Kita tampilkan sahabat-sahabat tadi yang terjun daripada hidup yang selesa dan membuat pilihan untuk masuk ke gelanggang, kerana itulah sebenarnya asal usul kita sebagai parti. Ini bukan parti politik seperti parti politik lain yang ditubuhkan semata-mata untuk dapat kuasa. Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormat yang dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera pada hadirin yang dimuliakan. Malam ini saya rasa satu permulaan pelancaran kempen secara rasmi itu dilakukan dulu, tapi dengan penamaan tokoh-tokoh yang kita tonjolkan sebagai calon dan penyusunannya rapi, strateginya teratur dan tenaga kerjanya itu dedikasi. Saya salute Saudara Rafizi dan pasukannya. Kalau beginilah permulaannya, yang ada sama ada calon, rakan-rakan yang hadir lebih yakin bahawa Malaysia pada 19 malam dan 20 hari bulan November adalah milik rakyat Malaysia. Lawan tetap, ayo kita semangat luar biasa. Baik, kita meneliti ucapan rakan-rakan dan saya ingin ulangi kesan Saudara Fizi. Malam ini betul kita kenamakan calon-calon parlimen kerusi keadilan. Tidak semuanya ada 3 yang kita akan muktamadkan esok, tapi yang lain semua kita umumkan. Dan saya ingin kita sedar bahawa kerja dan proses itu sangat rumit, melelahkan. Kita terpaksa pilih dari barisan pejuang yang lama dan yang baru, yang punya bakat, keupayaan. Jumlahnya ramai. Jumlahnya bukan 70-an yang dipilih malam ini. Ramai. Dan ada kalanya mungkin lebih layak. Dan dalam proses itu terpaksa kita gugurkan beberapa yang sudah memberi sumbangan. Tetapi demikianlah hukum alam dan perjuangan. Mesti ada peralihan kuasa, mesti ada regenerasi. Tidak boleh orang yang sama kekal sampai bila-bila. Jadi harap bukan bagi pihak tokoh-tokoh balak, golongan kaya, pemuda-pemuda besar. Dia mesti menyuarakan hasrat, aspirasi, perjuangan rakyat, conscience of the majority of Malaysians. Malays, Chinese, Indians, orang asal, Iban, Skarazan, Murut, Bedayuh, everyone must see in these representatives chosen by the people to speak, struggle, articulate on behalf of the majority of our rakyat. Saya tambah sikit orang Inggeris ni sebab saya tahu orang Kuala Lumpur tu mampang memang dia hormat sikit kalau tempur sikit Inggeris. Ya, kalau tidak dia ingat saya tak pandai Rafizi. Ini pengantar tentang taklifun. Jadi Menteri Perumahan, rumah rakyat pun tak naik. Kemudian buat keputusan semata-mata pertahankan kuasa dan kedudukan mereka. Mana dia sumbangan mereka untuk rakyat? Sebab itu saya berulang kali sebut orang Ampang, orang Gombak, orang Badatul Razak dan seluruh wilayah dan Selangor dan seluruh negeri-negeri Malaysia. Pertama, ajar pengkhianat, humbankan mereka kali ini. Kedua, tunjukkan bahawa semangat dan daya juang rakyat yang akan mengatasi, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Semangat dan daya juang kita boleh merubah
peta politik negara ini. Boleh? Tak apa, Anwar tak payah duduk sini. Baik. Yang itu tentang taklif wala tashrif. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Tabik hormat kepada pimpinan cabang dan ranting yang dah bekerja puluhan tahun. Rapat daripada saya pula buat ini. Sekarang jadi komunis. Bila saya dia kata, oh dia nafikan, dia tak kata Anwar itu Freemason, saya tak terima kasih. Tapi kalau baca kenyataan soal pro Yahudi, pro Freemason, semuanya ada. Buanglah surban tu. Dewa, tidak. Om, ini pun faham khurafat. Ada ni dia kata ada om. Baik. Jadi kita ada majlis lagi. Tetapi saya nak pesan, tak menang kalau kita harap ampang, Gombak. Gombak ambil dengan bimbang ambil. Ya. Kita hantar panglima ke Gombak. Dan saya tak pergi pun, Anwar takut Gombak. Ora. Ya. Baik. Antero negara. Jadi tolonglah. Ini peluang yang terbaik yang ada untuk kita robah peta politik negara kita. Jadi yang boleh saya janji hanya satu, untuk manfaatkan, gunakan kuasa ini dan robah cara pemikiran tentang orang yang berkuasa, yang bongkak dan tamak halus. Sebab tu di Ipoh saya umumkan, tak kedaikan insya-Allah saya jadi Perdana Menteri. Saya mula dengan tak usah ambil gaji. Elang Parlimen cukup, tak payah ambil gaji Perdana Menteri. Dan menteri jumlahnya akan jauh lebih kecil. Dan gaji menteri turun banyak. Tadi ada seorang yang harap nak jadi menteri, dia kata kat saya, belum jadi menteri pun gaji kita potong dah. Nasib. Sudah, memang betul itu tidak besar, tapi yang melambangkan sikap. Pemimpin tu kena bagi contoh. Kalau pemimpin itu kata, bila saya jadi menteri, menantu saya punya syarikat naik. Tambah pula menantu saya ramai. Melayu ada, Jepun ada. Saudara Yunes Warren, anak lelaki Ramaraj. Beliau merupakan Ketua Cabang Keadilan bagi Cabang Tebrau, merupakan ahli Majlis Pimpinan Pusat, memiliki syarikat sendiri, dan beliau ditawarkan untuk bertanding bagi kawasan Segamat, Johor. Seterusnya saya dengan ini menjemput Dr. Zaliha Muhammad. Beliau merupakan seorang pengamal perubatan, mantan pengerusi pemilihan keadilan, pernah menjawat Ketua Wanita Keadilan Johor dan merupakan mantan pengetua Akademi Keadilan Parti Keadilan Rakyat. Saya menjemput Dr. Zaliha Mustafa untuk mengambil tempat di atas pentas. Beliau ditawarkan bagi kawasan Sekijang, Johor. Seterusnya saya menjemput Saudara Iskandar Shah bin Abdul Rahman, lulusan Universiti Sains Malaysia, seorang geofizisis dan pernah bertugas di Sarawak Shell Berhad. Saya menjemput Saudara Iskandar Shah bin Abdul Rahman, ditawarkan untuk kerusi Pagoh, Johor. Seterusnya saya menjemput Saudara Said Ibrahim Said Noh, lulusan Universiti Wisconsin, USA, mantan penolong pengurus besar Telekom Malaysia, dan merupakan mantan pengerusi gerakan mansuhkan ISA, orang lama. Beliau ditawarkan bagi kerusi Ledang, Johor.
Seterusnya saya menjemput saudara On bin Abu Bakar, Ahli Majlis Pimpinan Wilayah Persekutuan, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Taqwa. Saudara On bin Abu Bakar ditawarkan untuk kawasan Batu Pahat, Johor. Seterusnya saya menjemput Dr. Mazli Malik, mantan pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa, mantan Menteri Pendidikan Malaysia, dan juga merupakan penyandang Parlimen Simpang Renggam, dan beliau ditawarkan untuk Parlimen Simpang Renggam. Seterusnya saya menjemput Saudari Zuraidah Zainab binti Muhammad Zain. Saya menjemput Saudari Zuraidah Zainab binti Muhammad Zain untuk naik ke pentas. Tak salah sebut, kena hati-hati Zuraidah Zainab binti Muhammad Zain, pengurus trio tim global, dan beliau ditawarkan untuk kerusi Tenggara Johor. Seterusnya saya menjemput saudara Jimmy Puah. Beliau seorang lulusan School of Economics, seorang pengamal undang-undang, dan merupakan ketua cabang Pulai, ditawarkan untuk kerusi Teberau Johor. Seterusnya saya menjemput Pak Hasan Karim, lulusan University of London, seorang lawyer, pengamal undang-undang, dan mantan pengurusi keadilan Johor, ditawarkan untuk kerusi Pasir Gudang. Dan seterusnya saya menjemput saudara Akmal Nasir, penyandang ahli Parlimen Johor Bahru, mantan ketua AMK Malaysia, dan sekarang merupakan pengarah strategi keadilan. Beliau terus memikul amanah untuk kerusi Johor Bahru. Baik, seterusnya kita akan menyaksikan proses tanda tangan oleh calon-calon di hadapan ini. Mereka akan dibantu oleh petugas-petugas di belakang dan disaksikan. Kita ada 7 kumpulan saja ya, 7 kumpulan saja. Ini kumpulan pertama, tak lama. Mohon bertahan sehingga penghujungnya kita kena menyaksikan 72 calon. 72 calon. InsyaAllah. Sahaja. InsyaAllah kita harap calon-calon ini yakin dan tanda tangan saja surat aguan ini. Baca dah? Okey, insyaAllah. Seterusnya jika sudah kita ada sesi bergambar, kita mohon semua calon-calon berdiri dan pegang. Ini besok keluar dekat semua media. Okey, baik, terima kasih. Tinggalkan dokumen di atas pentas dan saya jemput calon-calon. Saudari Rusnah binti Alwai, lulusan School of Economics and Political Science, peguam bertauliah, merupakan seorang Profesor Madya Universiti Teknologi Mara, Ketua Wanita Keadilan Melaka dan Ketua Cabang Tangga Batu. Beliau diamanahkan untuk Parlimen Tangga Batu. Seterusnya saya menjemput Saudara Adam Adli bin Abdul Halim. Beliau merupakan lulusan Universiti Pendidikan Sultan Idris, pernah berkhidmat dengan NGO Bersih 2.0 dan sekarang merupakan Ketua AMK Malaysia. Beliau diamanahkan untuk kerusi Hang Tuah Jaya Melaka. Saya menjemput Ustaz Nur Azman, lulusan Universiti Al-Azhar, sekarang merupakan Setiausaha Akhbar kepada YB Menteri Besar Negeri Sembilan, dan Ustaz Nur Azman diamanahkan untuk kerusi Kuala Pilah Negeri Sembilan. Baik, seterusnya saya menjemput Saudara Jufitri Johar. Kita dah kenal siapa beliau, merupakan seorang lulusan Universiti Islam Antarabangsa UIA, merupakan eksekutif ABIM Pusat dan mantan Presiden Majlis Belia Malaysia. Saudara Jufitri bin Johar diamanahkan untuk kerusi Rambau.
Baik, seterusnya saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, Pengerusi Keadilan Negeri Sembilan. Datuk Seri akan bertanding di kerusi Port Dickson Negeri Sembilan. Seterusnya saya menjemput Tuan Saiful Yazan bin Mat Yusof. Kita dah dengar ucapannya tadi, mantan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, mantan pengurus kanan UEM Ejenta Berhad, dan pernah bertugas di Petronas. Beliau ditugaskan untuk kawasan Sungai Besar Selangor. Seterusnya saya menjemput Dr. Satya Prakash Nadarajan, lulusan Universiti Malaya, Ketua Cabang Hulu Selangor, Timbalan Setiausaha Agong Keadilan, diamanahkan untuk kerusi Hulu Selangor. Saya menjemput Saudara William Leong, Ijazah Undang-Undang University of Singapore, pengasas firma William Leong & Co, Peguam Bela dan Peguam Cara, Ahli Parlimen Selayang, dan diamanahkan untuk mempertahankan Selayang. Seterusnya saya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor, Naib Presiden Keadilan, Ketua Cabang Gombak, akan berjuang di kerusi Gombak. Saya jemput mereka untuk meneruskan acara seterusnya. Petugas boleh bantu untuk proses menurunkan tanda tangan. Tak perlu baca terlalu lama, tapi tak boleh lah ya. Oh ayah, YB Amin belum lagi. Baca panjang. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Calon-calon boleh tinggalkan dokumen di atas meja. Petugas JPRP akan mengambil semula dan akan dikembalikan esok. Lulusan Kejuruteraan Awam UTM Johor, Adun Batu 3, Exco Kerajaan Negeri Selangor, Timbalan Pengarah Pilihan Raya Keadilan, Saudari Roziah, diamanahkan untuk kerusi Ampang. Seterusnya saya menjemput Tuan Haji Abbas bin Awang, seorang graduan daripada UKM, bekas pengarah pelajaran wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sekarang naib Ketua Cabang Bera. Beliau diamanahkan untuk kerusi Bera Pahang. Dipersilakan Tuan Haji Abbas. Seterusnya saya menjemput Saudara Wong Chen, lulusan Undang-Undang Universiti UK, Ahli Parlimen Subang, merupakan seorang pengamal undang-undang, anggota Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Saudara Wong Chen diberi amanah untuk kawasan Subang. Seterusnya saya menjemput Saudara Lee Chen Chung, lulusan Public Policy University of Singapore, Adun Semambu Pahang, pengarah komunikasi Keadilan Pusat. Beliau diamanahkan untuk kerusi Petaling Jaya. Seterusnya saya menjemput Saudara Ramanan anak lelaki Ramakrishnan, Timbalan Ketua Penerangan Keadilan, diamanahkan untuk kerusi Sungai Buloh. Seterusnya saya menjemput Datuk Abdullah Sani bin Abdul Hamid, penyandang Ahli Parlimen Kapar, pernah menjadi Ahli Parlimen Kuala Langat, pengurusi Biro Pekerja Keadilan, diamanahkan untuk mempertahankan kawasan Kapar. Seterusnya saya menjemput Saudara Manivanan Gowin, graduan daripada Universiti Malaya, merupakan Ahli Majlis Pimpinan Pusat, sekarang Timbalan Pengarah Jawatan Kuasa Pilihan Raya. Saudara Manivanan diamanahkan untuk kerusi Kuala Langat. Saya menjemput seorang tokoh muda juga, Saudara Prabakaran, anak lelaki M. Prameswaran, penyandang Ahli Parlimen Batu, Ketua Cabang Batu,
diamanahkan untuk pertahankan kawasan Batu. Seterusnya saya menjemput saudara Zahir Hassan, graduan Malaysia Japan International Institute of Technology, kerjaya sebagai Senior Project Director, seorang jurutera. Beliau diamanahkan untuk kerusi Wangsa Maju. Saya menjemput saudara Naib Presiden seterusnya, Nik Nazmi Nik Ahmad, graduan King College London, penyandang ahli Parlimen Setiawangsa, Naib Presiden Keadilan. Beliau akan mempertahankan Setiawangsa. Selesai 10 calon untuk grup ketiga, mereka perlu menurunkan tanda tangan pada dokumen perjanjian. 3 dokumen. Okey, silakan angkat. Alright. Baik, terima kasih. Boleh tinggalkan dokumen di atas meja dan boleh mengambil semula tempat di bawah. Saya ingin menjemput saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil. Fahmi Fazil, seorang graduan daripada USA, penyandang ahli Parlimen Lebah Pantai, rakan kongsi kepada Bright Lights at Midnight, Ketua Penerangan Keadilan Lebah Pantai, dan beliau diamanahkan untuk mempertahankan Lembah Pantai. Seterusnya saya menjemput ibunda kita, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Penasihat Parti Keadilan Rakyat, mantan ahli Parlimen Pandan dan Permatang Pauh. Kak Wan diamanahkan untuk berjuang di Bandar Tun Razak. Seterusnya saya menjemput Dr. Nuraisyah Maidin Abdul Aziz, graduan University of Colorado dan University College London, kerjaya pensyarah kanan Universiti Malaya, dan beliau diamanahkan untuk kerusi Putrajaya. Saya mempersilakan saudara Juri Latif bin Muhammad Rosli. Beliau memiliki master dalam industri kreatif, pernah menjadi penasihat Perbadanan Kemajuan Filem Nasional. Saya mempersilakan saudara Juri Latif dan beliau diamanahkan untuk kerusi Lenggong, Perak. Seterusnya saya mempersilakan saudari Siti Aisyah Sheikh Ismail. Dulu saya kenal Aisyah Sri Kandi, graduan daripada Universiti Malaya, mantan Senator Dewan Negara, sekarang ahli MPP Keadilan, diamanahkan untuk kerusi Bagan Serai. Seterusnya saya menjemput seorang lagi orang muda, Muhammad Kamil bin Abdul Munim, graduan Universiti Islam Antarabangsa UIA, rakan kongsi Tetuan KK Lim, dan sekarang merupakan naib ketua AMK Timbalan Ketua AMK Malaysia, dan beliau diamanahkan untuk kerusi Padang Rengas. Lawan siapa tu? Seterusnya saya menjemput saudara Erman Shah Jayes, graduan daripada UPM Serdang Selangor, sekarang bertugas sebagai pegawai sains kuliah farmasi UIAM Kuantan Pahang, penyelaras Dun Muazzam PKR cabang Rompin, dan beliau diamanahkan untuk Parlimen Rompin. Dahsyat. Saya menjemput saudara Tan Kah Heng, graduan Universiti Putra Malaysia, penyandang Dun Simpang Pulat, dan saudara Kah Heng diamanahkan untuk kerusi Gopeng. Seterusnya saya menjemput Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz, graduan Universiti Yarmouk Jordan dan Universiti Al-Azhar Mesir, perunding kanan agama, dan mantan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Ustaz Ni Omar diamanahkan untuk kerusi Pasir Salah. Baik, simpan sorakan anda. Seterusnya saya menjemput
Saudara Samsul Iskandar bin Muhammad Akin, graduan UIAM, mantan ahli parlimen Hang Tuah Jaya, Peguam Bela, dan beliau diamanahkan untuk kerusi Bagan Dato'. Sahid balik awal lah nampaknya. Zaid Amidi. Baik. Seterusnya, saya menjemput calon-calon untuk menurunkan tanda tangan pada dokumen yang disediakan. Timbalan Presiden, dan Presiden ada 3 lagi grup untuk berdiri. Macam mana? Di sebelah je, doktor sebelah je. Okey, baik. Baik, terima kasih. Saya mempersilakan calon-calon tinggalkan dokumen di atas meja dan boleh mengambil tempat semula di bawah. Saudara Chang Lee Kang, Naib Presiden Keadilan. Oh, tunggu Kak Wan turun jap. Okey. Baik. Sekali lagi saya menjemput Saudara Chang Lee Kang, Naib Presiden Keadilan, graduan daripada University of Singapore, penyandang ahli parlimen Tanjung Malim, dan Saudara Chang Lee Kang akan mempertahankan Tanjung Malim. Seterusnya, saya menjemput pelan-pelan, okey. Pelan-pelan. Okey. Saya menjemput Saudari Nurul Izzah Anwar, penyandang ahli parlimen Permatang Pauh, mantan ahli parlimen Lembah Pantai, mantan naib Presiden Keadilan, dan akan mempertahankan Permatang Pauh. Saya menjemput pula Saudari Fadlina Siddiq, graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dan UIA, kerjayanya sebagai peguam dan sekarang merupakan Ketua Wanita Keadilan Pusat. Saudari Fadlina akan bertanding di Nibong Tebal. Seterusnya saya menjemput Saudara Sim Sezin, mantan sosial politik, mantan MP Bayan Baru, mantan Andun Pantai Jerejak, dan Saudara Sim Sezin akan mempertahankan Bayan Baru. Saya menjemput pula Datuk Muhammad Bakhtiar bin Wan Cik, Bachelor of Science in Business Administration, University of Arizona, penyandang ahli parlimen Balik Pulau dan akan kekal mempertahankan Balik Pulau. Saya menjemput Saudara Muhammad Fazil bin Muhammad Ali, lulusan Universiti Sains Malaysia, kerjayanya sebagai pensyarah dan sekarang timbalan Ketua Cabang Jerlun. So beliau akan bertanding di Jerlun. Saya menjemput seorang lagi tokoh muda, Saudara Muhammad Aizuddin bin Arifin, graduan Universiti Tenaga Nasional, Uniten, kerjayanya sebagai Project Director, seorang jurutera. Beliau diamanahkan untuk kerusi Kubang Pasu. Saya menjemput Saudara Simon Uy, graduan daripada Universiti Malaya, mantan Adun Bakar Arang, sekarang merupakan ahli Majlis Pimpinan Pusat, dan ditugaskan untuk Parlimen Alostar. Tak apalah. Baik, seterusnya saya menjemput Dr. Azman bin Ismail, graduan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, doktor perubatan, seorang doktor perubatan, memiliki poliklinik. Dr. Azman akan mempertahankan Kuala Kedah. Saya menjemput Saudara Zulkifli bin Muhammad, graduan Twin Tech International University College of Technology, kerjaya sebagai pengarah urusan DZR Pharma Manufacture, Sendirian Berhad. Dan Saudara Zulkifli akan bertanding di kerusi Pendang. Selesai grup kelima, calon-calon perlu menurunkan tanda tangan pada dokumen di atas meja. Mas, terima kasih. Ada lagi? Okey, seorang lagi. Baik, terima kasih. Boleh tinggalkan dokumen di atas meja dan calon-calon boleh kembali mengambil tempat di bawah.
Grup kumpulan yang seterusnya, Saudari Nur Azrina binti Surip ataupun Kak Nurin Aina, graduan daripada Universiti Sains Malaysia, kerjaya akhirnya sebagai Assistant Manager. Penyandang ahli parlimen Merbuk, dan Kak Nurin akan mempertahankan kursi Merbuk. Seorang lagi tokoh muda, saya menjemput Saudara Muhammad Taufik bin Johari, merupakan seorang doktor. Sekarang merupakan pegawai seranta Pusat Khidmat Ahli Parlimen Sungai Petani, Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan Ketua AMK Negeri Kedah. Saya menjemput Saudara Muhammad Taufik bin Johari. Beliau akan bertanding di Sungai Petani, calon muda kita di Sungai Petani. Seterusnya saya menjemput Saudara Karupaya, anak lelaki Mutusami, graduan Asia University, mantan Ahli Parlimen Padang Serai. Beliau diamanahkan untuk mempertahankan Padang Serai. Nama seterusnya tidak dapat bersama kita pada malam ini kerana saya difahamkan diteruskan Saudara Karupaya. Nama yang seterusnya apa dia? Pusing, pusing ambil gambar. Okey. Dia duduk tengok ni je dokumen. Okey. Okey. Baik. Seterusnya, calon yang seterusnya ialah Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, graduan daripada Universiti Putra Malaysia, penyandang Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru. Beliau tak dapat bersama kita pada malam ni, kesihatannya kurang baik, beliau perlu berehat. Doktor menasihatkan beliau untuk berehat dan beliau akan mempertahankan kursi Kulim Bandar Baru. Seorang lagi tokoh muda, saya menjemput Saudari Fatin Amelina binti Fazli, pendidikan pengajian ijazah kedoktoran PhD. Kerjanya sebagai enumerator University of Malaya. Dalam politik, beliau merupakan pengarah komunikasi cabang Padang Besar Parti Keadilan Rakyat. Saudari Fatin akan bertanding di Arau Perlis. Saya menjemput seterusnya Saudara Nur Amin Ahmad. Saudara Nur Amin Ahmad merupakan graduan Bachelor of Science Universiti Putra Malaysia, penyandang Ahli Parlimen Kangar, Ketua Cabang Kangar, dan akan mempertahankan Kangar. Baik, seterusnya saya menjemput banyak lagi calon tadi. Baik, seterusnya saya menjemput Datuk Haji Husam Musa, seorang lulusan ekonomi daripada Universiti Malaya. Sejarah politiknya panjang, kita semua sedia maklum. Beliau diamanahkan untuk kerusi Pasir Emas, Kelantan. Seterusnya saya menjemput Saudari Nur Azmiza binti Mamat, graduan daripada Universiti Sains Malaysia, ada perusahaan tadika sendiri, dan beliau merupakan Ketua Wanita PH dan PKR Negeri Kelantan, dan beliau akan bertanding di Baco. Saya menjemput Saudara Rahimi bin Muhammad, graduan Western Michigan University USA, pengarah urusan maju saintifik Sandaran Berhad, Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Ketereh. Beliau akan bertanding di Ketereh. Berikan tepukan. Seterusnya saya menjemput Datuk Muhammad Suparadi bin Matno, graduan Universiti Malaya, pengarah eksekutif Yayasan Hijrah Selangor, Ketua Cabang Keadilan Tanah Merah. Datuk Supardi akan bertanding di Tanah Merah. Selesai kumpulan seterusnya, perlu menurunkan tanda tangan pada dokumen yang disediakan. Okey, angkat tinggi sikit. Okey. Baik. Baik, terima kasih. Boleh tinggalkan dokumen di atas meja dan boleh kembali mengambil tempat di bawah. Saya difahamkan tadi last, tapi dia bukan last dia. Ada lagi satu kumpulan. 10 calon ini adalah kumpulan yang ketujuh.
Iyalah, Corona visi saya tak umum lagi. Okey. Baik. Seterusnya saya menjemput Dr. Rosli Alani bin Abdul Kadir, graduan daripada Liverpool University, doktor perubatan, dan Dr. Rosli akan diamanahkan untuk bertanding di Machang. Saya menjemput saudara Asharun bin Uji, pengarah urusan Kemuning Damar Jaya Sendirian Berhad, ketua cabang Gua Musang. Saudara Asharun akan bertanding di Gua Musang. Saya menjemput saudara Muhammad bin Ngah, graduan Universiti Putra Malaysia, kerjaya akhir penolong pengarah perhubungan dan pendaftaran KPM, dan beliau akan bertanding di kerusi setiu. Saya menjemput saudara Alias bin Ismail, graduan Universiti Utara Malaysia Sintok, kerjaya akhir sebagai pegawai pakar bahasa Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu, dan beliau merupakan ketua penerangan Terengganu. Saya mempersediakan saudara Alias, beliau akan bertanding di Hulu Terengganu. Seterusnya saya menjemput Dr. Muhammad Johari bin Muhammad, seorang doktor pakar mata, graduan daripada UKM, kerjayanya pakar klinik dan bedah mata. AJK Majlis Pimpinan Negeri Terengganu, dan akan bertanding di Dungun. Saya menjemput pula saudara Hasuni bin Sudin, The Chartered, pendidikannya dari The Chartered Institute of Purchasing and Supply, kerjaya semasa Operation Services Petronas Carigali Sendirian Berhad. Saudara Hasuni akan bertanding di Kemaman. Saya menjemput seterusnya Dr. Hasan Basri Awang Mat Dahan. Ini penting ya, ini pun tokoh kita yang bersama kita. Saya menjemput Dr. Hasan Basri Awang Mat Dahan, bekas Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, PhD University of Edinburgh Scotland, dan pernah juga menjawat TNC HEP USIM Universiti Sains Islam Malaysia. Dr. Hasan akan bertanding di Jerantut Pahang. Saya menjemput saudara Zuraidi bin Ismail, graduan Universiti Teknologi Mara, seorang jurutera, pejabat tapak projek hospital pelajar UIA. Pengalaman beliau merupakan SU Negeri Pahang, timbalan ketua cabang, penyelaras Parlimen Indra Mahkota, dan beliau, saudara Zuraidi, akan bertanding di Indra Mahkota. Seterusnya saya menjemput saudari Fuziah binti Saleh, Kak Ji, graduan University of Wales, penyandang ahli Parlimen Kuantan, pengarah Institut Latihan Keadilan Parti Keadilan Rakyat. Kak Ji akan mempertahankan Kuantan. Ini penting ni. Saya menjemput saudara Muhammad Naim bin Zainal Abidin, graduan Universiti Al-Azhar Cawangan Damanhur, kerjaya terakhir pengurus Gerbang Prima Resources Jerantut Pahang, ketua cabang Kuala Kerau. Beliau akan bertanding di Pekan. Baik, selesai kumpulan ke-7. 10 calon telah saya umumkan untuk kumpulan ke-7. Saya menjemput calon-calon menurut Pekan. Baik. Terima kasih kepada semua calon. Boleh tinggalkan dokumen di atas meja dan boleh mengambil tempat. Saya akan mengumumkan calon seterusnya. Calon seterusnya adalah saudara Rafizi Ramli, lulusan University of Leeds dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik,
Pengurus kanan Perakaunan Belanjawan dan Percukaian Antarabangsa, pernah bertugas di Petronas Cari Gali Sendirian Berhad, pernah menjadi pengurus besar Farma Niaga Berhad. Beliau akan berjuang kembali di Pandan. Dan yang terakhir, seperti mana satu Malaysia sudah tahu, calon seterusnya, ayo ke ayak, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, Bapa Reformasi Malaysia. Beliau akan bertanding, berjuang di Tambun. Ayo kita, ayo kita, ayo kita. Seperti mana calon-calon lain, mereka juga tak boleh terlepas. Perlu berdiri dan menunjukkan halaman tanda tangan kepada seluruh hadirin. InsyaAllah. Berikan tepukan gemuruh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saudara Rafizi Ramli. Begitulah dia, saudara-saudari. Saya menjemput. Okey, ada lagi. Okey. Walhamdulillahirabbil alamin. Malaysia boleh. Terima kasih kepada Ustaz. Ya. Penyair yang turun dari gunung, ratus tahun aku duduk di situ.